dullani ala amalin idza amaltuhu ahbaniyallah wa ahbaniyan nas. Ceritakanlah pada saya, sahabat ni tanya, satu amalan kalau saya buat, saya praktik, saya amalkan, saya lakukan, di sisi Allah saya disukai, di sisi manusia saya disukai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut amal itu izhad fid dunya yuhibbukallah fazhad fima indan nas yuhibbukan nas. Maksudnya, awak bersikap zuhudlah dengan dunia, nescaya awak akan dicintai Allah. Dan awak zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, nescaya awak akan dicintai manusia. Ringkas je jawapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak zuhud dengan dunia, Allah cinta pada awak. Dan awak zuhud terhadap apa yang manusia ada, nescaya awak akan dicintai oleh manusia. Jadi kita nak tazkirahkan pada malam ini sikap zuhud, iaitu amalan yang dicintai Allah dan amalan yang dicintai oleh manusia. Boleh jadi para jamaah tertanya-tanya, zuhud tu apa dia maknanya ustaz? Zuhud, para ulama meletakkan takrifnya berbagai-bagai. Istilah zuhud ini ada berbagai-bagai definisinya. Ada yang mengatakan zuhud itu ambil sekadar yang perlu daripada yang haram sahaja. Itu salah satu daripada makna zuhud. Ada yang mengatakan makna zuhud memiliki tetapi tidak merasakan pemilikan secara mutlak. Itu juga salah satu daripada makna zuhud. Kita memiliki, tapi sampai satu masa Allah ambil balik apa yang kita miliki, apa yang kita ada. Dia tidaklah terlampau sedih, tidaklah terlampau kecewa. Itulah orang yang zuhud. Salah satu daripada makna zuhud. Contoh kan, memiliki tetapi tidak merasa terlalu memiliki. Contoh kalau kita nak belajar daripada orang yang zuhud ni, kita boleh belajar daripada pegawai-pegawai ataupun orang yang bekerja di bank. Bekerja di bank kan, orang masuk duit kat dia 100,000, 200,000, bagai-bagai. Dia terima duit tu, dia tidaklah nak katakan duit yang dia terima tadi, dia selfie ke, post kat Facebook ke, Instagram ke, TikTok ke, seolah-olah nak menunjukkan duit dia. Tak ada. Dia orang yang terima, dia miliki sekejap, dia simpan balik, sampai satu masa kalau tuan dia nak balik duit, dia bagi dengan senang hati. Itulah contoh zuhud. Memiliki tetapi tidak merasakan terlalu memiliki. Apa lagi makna zuhud? Ada para ulama menamakan zuhud ini dengan maksud menggunakan segala nikmat yang ada pada jalan yang diredai Allah. Guna segala nikmat yang ada pada jalan yang diredai Allah. Kita ada kereta yang besar. Kereta yang besar itu nikmat. Maka nikmat itu, kereta tadi, sampai kita ke rumah Allah. Itu orang yang zuhud. Kita ada telefon-telefon yang canggih. iPhone 13, 14, bagai-bagai. Dengan iPhone itu kita join pengajian Al-Quran secara online. Kita menuntut ilmu secara online. Manfaatkan nikmat tadi pada jalan yang diredai Allah. Itulah orang yang zuhud. Jadi di sini zuhud ada pelbagai takrifan. Ada juga menyebut zuhud ini dengan maksud meninggalkan apa yang diragui kepada perkara yang tidak diragui. Itu juga salah satu daripada makna yang zuhud. Jadi kita betulkan. Ada orang kata, kalau zuhud itu mestilah pakaiannya buruk-buruk. Mestilah dia ini tidak layak kalau zuhud orang yang kaya. Bukan. Tak semestinya. Zuhud tidak diukur berdasarkan kaya miskin. Zuhud tidak diukur berdasarkan kereta apa yang dia pakai.
Zuhud tidak diukur berdasarkan tempat mana yang dia tinggal. Zuhud tidak diukur jenis rumah kediaman macam mana yang dia duduki. Itu bukan ukuran zuhud. Zuhud tadi kita sebut. Memiliki nikmat, gunakan nikmat pada jalan Allah. Dia tidak dengki dengan orang. Dia berpada-pada dengan yang halal. Dia tinggalkan perkara yang meragukan. Ambil hanya perkara yang tidak meragukan. Itu makna zuhud. Ada orang sebut, oh, kalau dia ni keretanya besar, ini tak boleh dipanggil zuhud. Bukan, tak betul macam tu. Sebab itu, zuhud ini merupakan satu amalan hati. Satu amalan hati. Yang hanya layak menilainya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semestinya kalau dia kaya, kita tidak boleh katakan, oh awak ni tak zuhud ni sebab kaya. Sebab betapa ramai orang yang kaya, yang ada kekuasaan, tetapi Allah mengiktiraf dialah manusia yang zuhud. Contohnya siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Allah gunakan di dalam Al-Quran dengan istilah Nabi Yusuf ini innahu awwab. Dia sentiasa kembali kepada Allah. Dia orang yang zuhud. Nabi Daud, kekayaannya melimpah ruah, kekuasaannya meliputi seluas timur dan barat. Tetapi Allah sebut di dalam Al-Quran, innahu awwab. Sesungguhnya Nabi Daud ini hamba yang sentiasa kembali kepada Allah. Nabi Sulaiman, King Solomon, orang barat katakan. Tetapi Allah katakan, walaupun kekayaannya, kekuasaannya meliputi timur, barat, utara, selatan, tetapi Allah sebut Nabi Sulaiman ini hamba Allah yang awwab, yang sentiasa kembali kepada Allah. Maka kita betulkan pemahaman kita, tidak semestinya kalau dia kaya, ada kuasa, ada kemuliaan, memiliki nikmat, tidak boleh kita katakan, oh orang ini orang yang tidak zuhud. Bukan. Dan tak boleh juga kita katakan, oh kalau orang ni orang sakit, orang diuji dengan macam-macam ujian, macam-macam kesusahan yang dialaminya, maka kita katakan, oh ini bukan orang yang zuhud ni. Contoh Nabi Ayub alaihissalam. Allah uji dia dengan bagai-bagai ujian. Tetapi Allah sifatkan dalam Al-Quran, Nabi Ayub itu orang yang awam, sentiasa kembali kepada Allah. Jadi ada satu hadis sebagai penutup untuk kita kongsikan dalam bab zuhud ini, supaya kita tidaklah mengatakan orang yang zuhud itu mestilah orang yang hanya beramal sahaja. Orang yang zuhud itu hanyalah orang yang solat semata-mata. Orang yang zuhud itu sehingga dia meninggalkan tanggungjawab terhadap anak isteri semata-mata. Bukan. Orang yang zuhud itu dia berpuasa je sepanjang hari. Bukan. Orang yang zuhud itu mestilah orang yang berqiyamul lail je sepanjang hari. Tak buat kerja lain. Bukan. Ada satu hadis yang menarik untuk kita bincangkan dalam nak kaitkan dengan topik yang kita bincangkan tentang zuhud ini. Di dalam satu hadis ni hadis sahih, antaranya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Seorang isteri Nabi SAW namanya Aisyah. Hadis ni daripada Anas. Anas ceritakan, Ja'a thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi SAW. Telah datang 3 orang bertemu dengan isteri Nabi, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 3 orang ni yas'aluna an ibadatin Nabi. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadah-ibadah Nabi. Falamma akhbaru ka'annahum taqalluha. Bila Aisyah ceritakan, oh Nabi ini kalau ibadat luar biasa. Kita pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau solat malamnya kadang-kadang kakinya jadi bengkak kerana tegaknya lama. Rasulullah solat sunatnya tegaknya lama, dibaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Maka bila Aisyah ceritakan, oh ibadah Rasulullahnya sekian, Al-Quran Rasulullahnya khatamnya sekian, puasa Rasulullahnya sekian, salat Rasulullahnya sekian, taqalluha. Maka 3 orang yang bertemu dengan Aisyah tadi, dia rasa rendah diri. Macam manalah kami? Bagaimanalah kami kalaulah Rasulullah yang sudah diampunkan dosanya itu, ibadahnya cukup hebat,
Bagaimanalah kami yang banyak melakukan salah silap ini tak terbandinglah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 orang lelaki ni berkata, amma ana, lelaki yang pertama sebut, amma ana fa inni usallil laili abadan fala wala anam. Dia kata, aku pada hari ni, lepas dengar je ibadat Nabi ni sekian-sekian caranya, aku mulai hari ni akan melakukan qiyamul lail sepanjang hidup aku dan aku takkan tidur lagi sampai bila-bila. Allahu Akbar. Dia kata, bila dengar je daripada Nabi ibadatnya sekian, aku nak lawan Nabi, nak challenge Nabi. Kerana aku ni banyak dosa, dia kata dia nak berqiyamul lail selama-lamanya. Dia tak nak tidur dah. Ini lelaki pertama sebut. Lelaki yang kedua sebut, wa inni ana asumud dahri wala aftir. Aku pula, kata lelaki yang kedua, aku akan berpuasa je setiap hari dan aku tidak akan berbuka lagi. Dia kata, aku nak puasa je sepanjang hari. Melainkan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Manakala yang ketiga, wa ana a'tazalun nisa fala atazawwaju abadan. Yang ketiga pula sebut, aku tidak akan berkahwin dengan mana-mana wanita dan aku akan hidup membujang sampai bila-bila. Dia sebut demikian. Kerana apa? Kerana takut disibukkan dengan anak-anak bagai-bagai. Dia kata dia tak nak kahwin dah. Dia nak ibadat je. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada 3 orang lelaki ni. Antumul ladzi yaqulu kadza wa kadza. Awak 3 orang ke yang cakap sekian. Nak solat malam sampai tak nak tidur. Nak puasa sampai tak nak buka. Nak nak hidup membujang sampai tak nak berkahwin. Awak kan yang kata demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, amma ana, sesungguhnya aku la akhsyakum billah. Tidak adalah manusia yang paling takut kepada Allah melainkan aku. Wa atqakum lah, dan akulah orang yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling zuhud kepada Allah. Lakinni asumu wa uftir. Aku berpuasa sampai masa aku berbuka. Wa usalli wa arkud. Aku solat malam, tapi ada sampai satu masa aku tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku juga berkahwin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa-siapa yang menyalahi sunnahku, maka dia tidak termasuk dalam kalangan umatku. Hadis ini memberikan satu pengajaran yang penting kepada kita. Zuhud bukan bermaksud bermalas-malasan di dalam bekerja. Zuhud bukan bermaksud pengabaian tanggungjawab. Zuhud bukan bermaksud sehingga solatnya itu, ibadahnya itu, sehingga dia melupakan tanggungjawab keduniaan dan tanggungjawab manusiawinya. Zuhud adalah orang yang seimbang dunia dan akhiratnya. Zuhud adalah orang yang hanya mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram dan syubhah. Zuhud adalah orang yang memiliki tetapi tidak merasakan pemilikan secara mutlak. Zuhud adalah orang yang merasa berpada-pada dengan apa yang ada pada dirinya dan tidak ada perasaan dengki terhadap nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Zuhud adalah mereka yang menggunakan segala nikmat Allah pada jalan Allah dan pada jalan yang diredai di sisinya. Itulah orang yang zuhud. Moga-moga tazkirah ringkas kita pada malam ini tentang amalan yang dicintai Allah dan amalan yang dicintai manusia, iaitu zuhud, meresap ke dalam hati kita dan kita menjadi orang yang zahid. Orangnya zahid, sifatnya adalah zuhud. Wallahu a'lam. Moga bermanfaat apa yang kita kongsikan dalam tazkirah ringkas pada malam ini. Ana tutup dengan doa, kemudian serahkan kepada Ustaz Jaslina insya-Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم ارحم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, jazakumullahu khair kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Halim dan juga seluruh jemaah halaqah maya kita yang bersama-sama membaca surah Al-Mulk dan juga As-Sajadah sebentar tadi. InsyaAllah semoga beroleh keberkatan dan juga manfaat bersama. Dan juga terima kasih Ustaz di atas tazkirah yang disampaikan. Semoga sama-sama kita berada di dalam golongan yang bersikap dengan sifat zuhud ni. Semoga kita dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dicintai oleh manusia. Amin. InsyaAllah terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya kembalikan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Terima kasih Ustazah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu